Pendaftaran dan tuntutan e-kredit RM100 bermula 4 Disember. Elan pengurus dan penolong pengurus PEDI naik mulai Januari depan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Medani dibuka mulai Isnin hingga 20 Februari 2024. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tawaran e-kredit tunai RM100 itu akan memberi manfaat kepada 10 juta rakyat yang layak. Ia melibatkan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan akan melaksanakan program e-Madani iaitu tawaran e-kredit tunai RM100 one-off kepada 10 juta rakyat dewasa yang layak dengan peruntukan RM1 bilion. Pendaftaran dan tuntutan kredit e-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. Perdana Menteri membentang rang Undang-Undang Perbekalan 2024 bagi bacaan kali kedua di Dewan Negara. Bagi bantuan rakyat berpendapatan tahunan RM100,000 ke bawah melibatkan golongan berusia 21 tahun ke atas dalam kalangan B40 serta M40 itu diumum Perdana Menteri semasa melancarkan kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat Julai lepas. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan aspek keselamatan negara tidak akan diabaikan. Ia susulan pengecualian visa kepada pelancong beberapa negara yang diumumkan Ahad lalu. Perdana Menteri berkata agensi keselamatan telah diminta untuk memperketat tapisan keselamatan supaya kemudahan pengecualian visa tidak menjejaskan keselamatan negara. Ada ahli Muhammad yang mungkin gusar kerana kemungkinan isu keselamatan dibangkitkan. Maka agensi keselamatan telah diminta untuk perkuatkan penapisan aspek keselamatan supaya kemudahan ini tidak menjejaskan keselamatan negara. Kerajaan memberi pengecualian visa 30 hari kepada rakyat China dan India ke Malaysia mulai 1 Disember ini dalam semangat kerjasama strategik hubungan dua hala Malaysia-China. Ia merupakan tambahan kemudahan pengecualian visa sedia ada yang kini dinikmati rakyat dari negara Teluk dan lain-lain negara di Asia Barat. Perdana Menteri turut memaklumkan Malaysia berjaya meraih komitmen pelaburan bernilai RM347 bilion sepanjang lawatan rasmi serta misi perdagangan dan pelaburan di luar negara. Pelaburan itu diraih di China, Singapura, Jepun, Korea Selatan, Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Bagi separuh nilai pertama 2023, kerajaan telah meluluskan pelaburan bernilai RM132.6 bilion iaitu melebihi 60% daripada sasaran tahun ini. Ekonomi negara berkembang 3.9% bagi 9 bulan 2023 selari dengan unjuran KDNK 2023 sekitar 4%. Pada masa sama, kerajaan berjaya meredakan tekanan inflasi. Bermula dengan kadar 4% semasa kerajaan mengambil alih, kini setakat Oktober 2023, kadar inflasi hanya 1.8%, terendah di rantau ini dan lebih baik berbanding kebanyakan negara maju. Tahap pengangguran juga berjaya diturunkan kepada 3.4% setakat September 2023 iaitu terendah hampir menyamai kadar sebelum COVID-19 iaitu 3.3%. Allowance bagi pengurus dan penolong pengurus Pusat Ekonomi Digital Negara PEDI dinaikkan sebanyak RM500 bermula Januari 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, allowance pengurus dinaikkan daripada RM2,000 kepada RM2,500, manakala allowance penolong pengurus dinaikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,500 sebelum ini. Betul setuju untuk saya tambah tugas di PEDI ini. Kalau setuju kita tingkatkan dari 2,000 naik 2,500. Dan kepada penolong dari 1,500 naik 2,000.
Beliau mengumumkan ketika ucapan perasmian persidangan PhD Madani 2023 di Putrajaya. Persidangan julung kali itu adalah dalam usaha memperkasa komuniti setempat menerusi digitalisasi dalam memenuhi keperluan masa depan yang inovatif. Turut hadir ke persidangan itu Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dan timbalannya Teo Ni Ching. Kelulusan permit pekerja luar negara berkemahiran tinggi perlu dipercepat. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, ini selari hasrat kerajaan untuk memudah cara dan meningkatkan daya saing Malaysia sebagai destinasi pilihan bagi operasi perniagaan di rantau Asia. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC diberi masa sebulan untuk meneliti faktor kelewatan dan mencari penyelesaian untuk mengurangkan tempoh kelulusan permit. Kalau sebelum ni ada yang tunggu 8 minggu, 12 minggu ataupun lebih dari itu, tapi kita nak teliti proses bagi foreign knowledge workers ini dan tanpa kita mengetepikan aspek keselamatan. Jadi di sini kita akan melalui MDEC berurusan dengan agensi-agensi yang lain untuk melihat di mana kita boleh percepatkan proses itu dan mempermudah bagi syarikat-syarikat yang ingin memohon. Tambah beliau, sekiranya isu itu dapat ditangani segera, ia akan memberi manfaat kepada ekonomi Malaysia. Beliau melancarkan sidang kemuncak pengalaman pelanggan 2023 di Petaling Jaya. Sementara itu, usahawan PhD akui pusat itu banyak membantu perniagaan mereka dengan meningkatkan ilmu digitalisasi. Sebenarnya daripada awal saya memang tak tahu, zero, tak tahu apa-apa. Saya daripada PhD lah saya start bisnes ni. Macam social media semua daripada PhD yang ajar. Memang sangat-sangat membantu. Pada saya, PhD ini sangat membantu sebab kalau kita berbisnes, terutama sekali musim COVID dulu, semua perniagaan saya bergantung kepada PhD. Ya, sangat-sangat membantu saya. Daripada saya zero sampai sekarang, banyak ilmu yang saya dapat melalui PhD. Okey, PhD memang terutama membantu kepada usahawan-usahawan ataupun bakal usahawan-usahawan yang nak jadi usahawan, okey, dengan mengadakan dia khusus kan, dia bagi ruang untuk kita, dalam arti kata lain mewujudkan peluang menambahkan pendapatan dan mewujudkan peluang pekerjaan. Baguslah dengan dianya. Dia tunjuk ajar apa. Tu yang datang sini tu. Perkembangan terkini kejadian runtuhan binaan gudang logistik di Batu Maung. Polis menutup pusat kawalan operasi pukul 6.45 petang tadi. Baki 4 mangsa yang dikhawatiri tertimbus runtuhan ditemui selamat. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Yusof Jan Muhammad berkata, pihak polis dan bomba Pulau Pinang tidak menjumpai baki mangsa setelah pelbagai strategi diguna pakai untuk mencari mangsa. Pada pukul 4 petang tadi, pihak polis mengesan keempat-empat mangsa melarikan diri dan tangkapan telah dibuat. Jelas beliau, kesemua mereka didapati berada di lokasi ketika kejadian berlaku namun telah melarikan diri kerana ketakutan. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB menjalankan siasatan awal dan terperinci berhubung kejadian projek pembinaan gudang logistik di Batu Maung Bayan Lepas yang runtuh malam semalam. Maklumat awal mendapati 14 batang tiang rasuk telah runtuh menyebabkan lantai konkrit jatuh mengempak pekerja yang sedang berada di tingkat bawah. CIDB dalam kenyataan hari ini memaklumkan siasatan dibuat berhubung aspek keselamatan pembinaan mengikut Seksyen 34B Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994-Akta 520. CIDB akan bekerjasama dengan agensi lain yang berkaitan seperti Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP dan pihak berkuasa tempatan bagi menjalankan siasatan terperinci. Siasatan meliputi sama ada terdapat sebarang ketidakpatuhan yang turut melibatkan akta, undang-undang dan peraturan yang berada di bawah kawalan mereka. Dalam kejadian kira-kira 9.58 minit malam semalam, 3 pekerja pembinaan warga Bangladesh disahkan maut, manakala 2 lagi mangsa dilaporkan parah dan dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan.
menyukai keunikan dan kemajuan wilayah persekutuan. Sertai pasport 50 WP dari 1 Oktober 2023 hingga 25 Februari 2024. Sahut cabaran 50 tahun wilayah persekutuan dan berpeluang menangi pelbagai hadiah menarik. Terbuka kepada semua rakyat Malaysia dan percuma. Wilayah persekutuan untuk semua. Kerajaan Persekutuan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak capai persetujuan untuk semakkan kadar amaun pemberian khas di bawah Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa bermula tahun 2023. Ia sebagai penyelesaian secara interim sementara proses memuktamadkan formula semakkan pemberian khas jangka panjang. Penyelesaian secara interim ini telah diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTP MA 63 yang telah berlangsung pada 20 Januari lalu dan telah dibentangkan dalam Belanjawan 2024. Persetujuan meliputi kadar amaun pemberian khas baharu bagi negeri Sarawak dan Sabah dinaikkan kepada RM300 juta mulai tahun ini. Bayaran pemberian khas untuk tahun 2023 pada kadar baharu RM300 juta telah dilaksanakan semalam melalui penyaluran kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Kadar interim ini merupakan peningkatan kepada amaun yang sedang berkuat kuasa RM16 juta setahun bagi Sarawak sejak 1963 dan RM125.6 juta bagi negeri Sabah bagi 2022 melalui semakan interim yang telah dilaksanakan untuk negeri Sabah pada tahun 2022. Galak pendigitalan sektor kesihatan dan pemerkasaan komuniti, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memeterai memorandum persefahaman MOU dengan 3 rakan strategik. Ia termasuk Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda, Persatuan Perubatan Malaysia MMA dan Persatuan Farmasi Malaysia MPS. Ia juga bakal merancangkan pendigitalan di klinik dan farmasi komuniti swasta melalui geran digital perusahaan mikro, kecil dan sederhana selaras aspirasi ekonomi madani dan kertas putih perubatan. Harapan saya ini akan dapat meningkatkan pendigitalan dan juga meningkatkan keterlibatan lebih ramai dalam masyarakat dalam bidang ekonomi digital. Dalam pada itu, beliau berharap penggunaan 150 PD di skim-skim Felda dapat dimaksimumkan untuk membantu warga Felda terlibat dalam ekonomi digital. Majlis Pemeteraian MOU berlangsung sempena persidangan Pusat Ekonomi Digital PD Madani 2023 di Putrajaya. Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad lancar platform digital Kautim yang menawarkan Medicard, pelan perlindungan perubatan mampu milik. Ketua Pegawai Eksekutif kumpulannya, Nur Azman Zainal berkata, pada harga serendah RM38, pelan ini memberi perlindungan perubatan yang memenuhi keperluan kumpulan umur berbeza. Pengenalan Kautim turut memperkukuh komitmen Takaful Malaysia dalam memberikan pengalaman yang lebih mesra pelanggan dan selamat kepada generasi muda. Inspiration tu datang daripada market needs. Okay, kita tak dunia hari ni kita tak boleh elak. Digital is a must. I think everyone has smartphone. Everyone is all connected. Jadi this is the market. And we know that's the future as well. So whether we like it or not, we must address that. Mengulas lanjut, inisiatif digital diharap dapat menjadikan Takaful Malaysia sebagai peneraju digital dalam industri insurans dan takaful. Pada masa sama, memenuhi inspirasi jangka panjang pendigitalan industri perkhidmatan kewangan. Medical coverage today is very expensive. So STM is trying to help to meringankan beban tersebut. Okay, so that's the whole purpose. A combination of needs and digital at the same time. Medicard menawarkan 3 pelan berbeza kepada rakyat Malaysia berumur antara 6 dan 69 tahun dengan tempoh perlindungan sehingga 85 tahun.
Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 6 Disember. Kita ikuti rangkuman panas air di seluruh negara setakat 7 malam.